Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk kajian kami iaitu Bangunan Bersejarah Makam Diraja Langgar Kedah. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Adam Mansyur bin Azhar, Nurul Natasha binti Azami, Nurul Syuhada binti Marzuki, Siti Hajar binti Muhammad Jamil dan Radiatul Mardiah binti Rasif. Assalamualaikum, nama saya Siti Hajar binti Muhammad Jamil, Nok Matrik C21B2150. Makam ini mula dibina pada 17 Jun 1710 oleh Tunku Ibrahim, iaitu Raja Muda Kedah. Jenazah kerabat diraja akan dibawa melalui anak sungai ke makam diraja. Pada ketika itu tiada pengangkutan darat, hanya melalui anak sungai ke makam diraja Langgar Kedah. Kawasan makam diraja dipagari tembok yang tinggi dan mempunyai dua bahagian. Pada bahagian lama menepati 7 sultan, manakala pembesar-pembesar diraja dan kerabat diraja. Manakala bahagian kedua dibuat oleh Sultan Abdul Hamid, menepati 3 sultan di makam baru dan termasuk juga kerabat diraja, pembesar-pembesar diraja. Sejarah Makam Diraja Langgar. Makam Diraja Langgar merupakan sebuah makam diraja negeri Kedah, Malaysia. Ia telah terletak di antara Pekan Pokok Senar dan Bandar Alor. Langgar merupakan sebuah penempatan di Kedah yang telah wujud sejak 1700-an. Pada awalnya, jalan pengangkutan untuk ke Langgar adalah melalui laluan sungai dari Bukit Pinang. Jarak dari Bandar Alor ialah lebih kurang 9 km, maka terletak kompleks makam diraja Langgar yang bersebelahan dengan Sungai Langgar. Kompleks ini juga terletak pada bulan Jun tahun 1701. Seterusnya ialah Sultan Abdullah Muazzam Shah telah memilih Langgar sebagai tempat pemerintahannya, dan setelah baginda meninggal pada tahun 1706, baginda telah dimakamkan di Langgar. Sejak pada itu, kesemua Sultan Kedah dan kerabat diraja Kedah telah dimakamkan di pemakaman diraja di Langgar. Antara tokoh yang telah dimakamkan di Langgar ialah Tunku Abdul Rahman, iaitu perancang kemerdekaan Malaysia, dan Perdana Menteri Malaysia yang pertama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibn almarhum Sultan Abdul Hamid sendiri yang telah memilih untuk dikebumikan di Langgar. Seterusnya adalah penyataan masalah. Pengkaji mendapati bahawa terdapat beberapa masalah ketika menjalani kajian ini. Masalah yang pertama adalah mengenai keluar masuk pengunjung. Hal ini dikatakan demikian kerana Sultan Kedah iaitu Sultan Salahuddin Ibni almarhum Sultan Badri Shah tidak gemar terhadap orang luar, terutamanya pelajar, untuk melakukan kajian kerana baginda tidak mahu melibatkan makam diraja menjadi masalah kelak. Seterusnya adalah galeri yang dipamerkan di kawasan makam diraja tersebut adalah terhad dan tidak didapati di kawasan lain. Hal ini menyukarkan kepada penulis untuk memperoleh maklumat. Dan yang terakhir adalah masyarakat kini yang tidak memberikan perhatian dalam memelihara dan memelihara makam diraja yang terdapat di negara ini. Slide seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian ini adalah: yang pertama, mengkaji siapa yang ditempatkan di makam diraja Langgar Kedah. Yang kedua, menyelidik bahan dan proses dalam pembinaan makam diraja Langgar Kedah. Yang ketiga ialah menghuraikan simbol-simbol yang terdapat pada batu nisan atau struktur di makam diraja. Slide seterusnya ialah persoalan kajian. Persoalan kajian ini adalah merujuk kepada objektif kajian yang telah digariskan oleh pengkaji. Yang pertama, siapakah yang ditempatkan di makam diraja Langgar Kedah? Yang kedua, apakah bahan yang digunakan dalam pembinaan makam diraja? Yang ketiga, bagaimanakah proses dalam pembinaan makam diraja Langgar Kedah? Yang keempat ialah, apakah simbol-simbol yang terdapat pada batu nisan atau struktur di makam diraja?
Okey, yang seterusnya ialah batasan kajian, iaitu suatu kaedah penyelesaian yang dijalankan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku semasa kejadian ini dijalankan. Yang mana kami memberi tumpuan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti siapakah yang ditempatkan di makam Diraja Langgar Kedah. Yang seterusnya ialah bahan dan proses dalam pembinaan makam diraja. Yang ketiga ialah kami memberi tumpuan kepada analisis simbol-simbol atau reka bentuk yang terdapat pada batu nisan atau struktur makam diraja tersebut. Seterusnya, metodologi kajian. Pengkaji telah menggunakan 2 kaedah pengumpulan data sepanjang menjalankan kajian berkenaan makam Diraja Langgar Kedah ini, iaitu kaedah pengumpulan data secara primer dan juga sekunder bagi mengukuhkan lagi hasil dapatan kajian yang diperoleh oleh pengkaji. Yang pertama, pengumpulan data primer. Kaedah pengumpulan data secara primer diperoleh dengan mengadakan sesi temu bual bersama pihak yang terlibat, iaitu petugas serta pengunjung yang mengunjungi kawasan di makam tersebut. Seterusnya, kaedah temu bual dilakukan oleh pengkaji dalam usaha untuk memperoleh data primer kajian ini. Ketika sesi temu bual ini diadakan, pengkaji telah mencatat pelbagai informasi yang telah disampaikan kepada pengkaji oleh kaki tangan petugas istana tersebut. Seterusnya, kaedah pengumpulan data secara primer adalah kaedah tinjauan. Pengkaji telah melakukan tinjauan semasa pengkaji berada di tapak makam tersebut dengan mengelilingi dan memerhati keadaan bangunan serta makam di kawasan tersebut. Selain daripada pengumpulan data secara primer, pengkaji juga mengumpul data dan maklumat berkenaan makam Diraja Langgar Kedah ini melalui data sekunder. Pengkaji mengumpul data sekunder ini melalui beberapa sumber, iaitu sumber yang pertama adalah maklumat daripada internet, dan pengkaji mendapatkan maklumat berkenaan makam tersebut melalui jurnal serta melalui sumber kepustakaan. Bagi analisis kajian pula, kami melihat pada 3 perkara. Yang pertama ialah raja dan tokoh bersejarah di pemakaman diraja, yang mana kami melihat antara tokoh atau raja yang terawal dimakamkan di pemakaman raja di Langgar Kedah, iaitu Sultan Kedah ke-17, iaitu almarhum Sultan Abdullah Muazzam Shah pada 22 September 1706. Yang kedua ialah Perdana Menteri Kedah, iaitu Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail pada 17 September 1898. Yang ketiga ialah Haji Wan Ismail bin Wan Siddiq yang merupakan ulama tersohor bagi negeri Kedah, iaitu pada 2 Mei 1935. Dan yang seterusnya ialah bapa kemerdekaan Malaysia itu sendiri yang terkenal, iaitu Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, iaitu pada 6 Disember 1990. Dan kami juga menemukan beberapa raja atau sultan lain yang telah dimakamkan di pemakaman raja di Langgar Kedah, iaitu seperti Sultan Ahmad Tajuddin Shah I pada 1879 dan yang lainnya iaitu Permaisuri Sultanah Hajah Badiah binti almarhum Tunku Abdul Rahman yang merupakan anak pertama Putera Agong dan lain-lain. Yang kedua ialah bahan dalam pembinaan makam diraja, yang mana kami melihat adanya penggunaan batu marmar, granit, logam, kayu keras ataupun mozaik yang digunakan di sekitar pemakaman tersebut. Yang mana kita lihat pada salah satu iaitu penggunaan batu marmar ataupun granit, yang mana ia dijadikan sebagai bahan utama dalam pembinaan makam tersebut, yang mana ia dapat menghasilkan ukiran seni atau simbol-simbol khas. Sebagai contoh, kita dapat melihat batu marmar putih yang halus yang biasanya digunakan untuk dijadikan batu nisan ataupun struktur-struktur lain. Yang seterusnya ialah penggunaan logam seperti perunggu, tembaga ataupun besi, yang mana ia digunakan untuk membuat hiasan atau pelbagai elemen dekoratif lain. Sebagai contoh, perunggu dijadikan lambang keluarga diraja yang biasa diukir dengan teliti dan ditempatkan di sekitar makam tersebut.
Yang seterusnya ialah penggunaan kayu keras seperti jati ataupun cenggal, yang mana kegunaannya untuk pembinaan pagar, pintu gerbang, bangunan kecil di sekitar makam ataupun pelbagai elemen dekoratif lain yang melambangkan kebesaran diraja tersebut. Dan akhir sekali, penggunaan mozaik. Ia berfungsi sebagai menghiasi bahagian bawah ataupun dinding makam diraja itu sendiri. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada makam Sultan Badlisha, merupakan salah seorang yang makamnya menggunakan bahan mozaik untuk menghiasi pemakaman sultan tersebut. Yang ketiga ialah reka bentuk dan simbol yang terdapat pada batu nisan, yang mana kita dapat melihat iaitu simbol melambangkan keluarga diraja, simbol keagamaan ataupun penggunaan motif tumbuhan atau flora. Okey, yang pertama ialah melambangkan keluarga diraja itu, iaitu kami sendiri menemukan selendang yang diletakkan pada batu nisan untuk melambangkan sultan-sultan yang telah dimakamkan. Namun terdapat juga, menurut Pak Daud, terdapat juga penggunaan kayu yang digunakan sebagai batu nisan, iaitu penggunaan kayu tersebut mempunyai tanda khusus, iaitu penggunaan kayu yang kecil untuk perempuan, manakala kayu yang besar dan berbentuk bulat di atas kepalanya adalah untuk lelaki. Yang kedua ialah simbol keagamaan, yang mana kita mempunyai reka bentuk kubah, bulan ataupun bintang. Contohnya, kubah sultan atau kerabat diraja yang mempunyai warna kuning dan putih menunjukkan sebagai adat istiadat diraja, dan putih itu melambangkan kesucian, serta ada juga penggunaan bahasa Arab ataupun tulisan Jawi, penggunaan perkataan bismillah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Yang seterusnya ialah penggunaan motif tumbuhan dan flora, yang mana terdapat juga corak bunga pada batu nisan ataupun tiang-tiang makam diraja, iaitu menurut Pak Daud, kebiasaannya corak ini merupakan pilihan keluarga kerabat itu sendiri, sama ada mahu batu nisan yang bercorak ataupun tidak. Namun motif ini seperti bunga, daun atau pohon telah diciptakan, telah menghasilkan keindahan visual dan kesan estetik yang harmoni pada batu nisan tersebut. Secara keseluruhannya, makam Raja-Raja Melayu adalah membentuk landasan yang penting dalam memahami dan mengekalkan warisan sejarah, kebudayaan dan keagamaan masyarakat Melayu. Sebagai tempat persemadian bagi tokoh-tokoh bersejarah, raja dan tokoh agama, makam diraja tidak hanya menjadi simbol keagungan dan kedudukan, tetapi juga memainkan peranan penting sebagai pusat spiritual dan keagamaan. Kelestarian dan penjagaan makam diraja menjadi tanggungjawab bersama, melibatkan pihak berkuasa, komuniti tempatan dan pihak yang berkepentingan dalam merawat warisan ini. Melalui kawasan yang teliti, makam diraja menjadi sumber pengetahuan dan daya tarikan pelancongan, menyumbang kepada pemahaman kita tentang identiti dan perjalanan sejarah masyarakat Melayu. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, makam diraja Langgar Kedah telah memberi peranan sebagai penjaga warisan yang berharga, mewarisi cerita-cerita masa lalu untuk generasi akan datang. Makam diraja terletak di Langgar Kedah, berhampiran Istana Anak Bukit. Makam ini mula dibina pada tahun 1701 oleh almarhum Tunku Ibrahim, iaitu Raja Limbung. Makam ini dibina atas arahan almarhum Sultan Abdullah Muazzam Shah pada ketika itu. Makam diraja Langgar Kedah mempunyai simbolik tempat salah-silah keluarga kerabat diraja Kedah. Kepercayaan makam diraja juga adalah tempat bersembahyang bagi raja-raja di negeri Kedah, dan termasuk 10 orang terhormat yang dimakam di Raja Langgar Kedah. Selain itu, makam diraja mempunyai reka bentuk tersendiri. Keluasan makam diraja Langgar Kedah mempunyai keluasan 5 hektar, dan kedudukan makam adalah tinggi berbanding kubur rakyat biasa.
Kedudukan makam diraja Langgar Kedah tinggi menandakan tempat pemakaman diraja dan kaum kerabat diraja. Makam ini mempunyai dua bahagian bersebelahan, iaitu makam lama dibina pada tahun 1701 manakala makam baru dibina pada tahun 2014 oleh almarhum Sultan Abdul Halim Shah. Makam lama menempatkan 7 sultan manakala makam baru menempatkan 3 sultan yang dimakam di Raja Langgar Kedah. Makam ini juga mempunyai keunikan batu nisan Aceh yang diperbuat pada negara Siam. Batu nisan Aceh majoriti tiada nama dan mengandungi kalimah syahadah, manakala bagi kaum kerabat diraja pada ketika itu hanya menggunakan batu nisan yang dibuat dari kayu. Setiap batu nisan sultan mempunyai selendang dan juga tasbih. Nama sultan juga diukir dalam bentuk tulisan Arab dan Jawi. Makam diraja Langgar Kedah juga mempunyai sejarah. Makam Permaisuri Wan Hajar binti Wan Ismail, isteri kepada almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah III. Keunikan makam tersebut mempunyai 4 penjuru dan dipagari sekeliling makam almarhum serta mempunyai corak bunga yang banyak dan mempunyai daun seperti pisau yang panjang serta mempunyai bunga yang besar di hadapan dan kanan. Selain itu, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haq iaitu Perdana Menteri pertama Malaysia juga dimakam di Raja Langgar Kedah. Bahan dan proses pembinaan makam diraja mestilah menggunakan simen, tanah liat, batu bata dan air bagi mengukuhkan makam tersebut. Seterusnya, fungsi makam diraja juga mempunyai aktiviti keagamaan seperti ziarah menziarahi dan mengingati ahli keluarga diraja